العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan Tuan Imam yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat, dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan peluang untuk kita bersama-sama pada malam ini mendapatkan pengetahuan, menimba ilmu, mengambil pengajaran dan tauladan, dan mengajarkan kepada diri kita serba sedikit tentang nasihat, yang mana insya-Allah Ta'ala kita cuba untuk amalkannya dalam kehidupan kita dan mengamalkannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sempurnanya kita masih lagi berada dalam ambang Ramadan Al-Barak, insya-Allah Ta'ala saya akan cuba menerangkan dan berkongsi dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala beberapa perkara ataupun beberapa pedoman yang berkaitan dengan amalan kita, yang berkaitan dengan peribadi dan juga tingkah laku hati kita, sebagaimana yang kita sentiasa bawakan dalam kuliah-kuliah kita yang berkaitan dengan tasawuf. Maka masih lagi di ambang kita ini menyambut bulan Ramadan Barak, maka lebih baiklah untuk kita menyiapkan diri kita dengan pengetahuan dan juga persediaan. Bagaimanakah untuk menjadi seorang yang berpuasa, yang benar-benar berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ciri-ciri yang kita sebutkan, sesungguhnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang menjaga akan lisannya, yang menjaga akan hawa nafsunya, yang menjaga akan keinginan, kehendaknya, maka dianya sebenarnya telah mengembalikan seseorang insan yang beragama Islam itu kepada fitrahnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara tentang puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimanakah amalan anak Adam ini ada portionnya yang tertentu. Sembahyang fardu yang berjemaah contohnya ada 25 ataupun 27 gandaan, ada pahalanya sekian-sekian. Ada gandaan 10 hingga beratus-ratus hingga beribu-ribu. Ada zikir yang mana ringan pada lidah, berat pada mizan contohnya. Tetapi kalau berbicara tentang puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menceritakan bagaimanakah jawapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu akan diganjari mengikut kadar yang ditentukan, melainkan dengan puasa. Sesungguhnya puasa itu wa ana ajzi bih, akulah yang akan menganjarinya. Maka di sini apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penegasan bahawa amalan pahala, amalan puasa itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan maksud kepada kita bahawasanya puasa ini adalah satu jambatan yang membolehkan menaikkan darjat diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanakah untuk menjadikan puasa itu sebagai satu jambatan yang komprehensif, yang konklusif, yang baik
untuk mencapai kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan segala cara dan segala ciri-cirinya orang yang berpuasa ini. Nabi bentangkan bagaimanakah permulaan berpuasa itu, bagaimanakah niatnya, bagaimanakah menahan dirinya, bagaimanakah sikapnya, bagaimanakah amalan-amalannya, bagaimanakah apa yang perlu diperbanyakkan dalam amalan-amalannya, sehinggalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wardaha tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling baik untuk saya amalkan?" Sampai kepada tahap doa apa yang saya kena amalkan? Apakah memadai saya baca Al-Quran sahaja? Apakah saya qiyamul lail, bangun malam sahaja? Kan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Kan, barang siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban tu dia kembali kepada sembahyang malam. Muhasabah berlaku ni dia sembahyang malam. Tapi dengan kelengkapan, dengan kesempurnaan, dengan berbilang amalan yang penuh tadi, maksudnya setiap amalan apa-apa sahaja pun, sunat pun digandakan dengan berpuluh, sehingga kan sunat itu menjadi pahala fardu, dan fardu digandakan dengan gandaan yang berbagai. Tapi masih lagi ada kecintaan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wa ardhaha tanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, doa apa ya Rasulullah yang baik untuk saya amalkan? Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala warḍaha dan mengajar kita semua doa yang ringkas. Apa dia? Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kan? Diulangi doa itu, diulangi doa itu. Kerana apa? Di situlah kita melihat bahawasanya konten daripada doa itu pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan kemaafan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiatan, dibersihkan daripada segala noda, dosa. Itu belum termasuk lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larangkan. Kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu aw syarabahu. Nabi ajar orang yang tak boleh meninggalkan qaula zur, bercakap dusta, dan beramal dengannya, ataupun menyamar beramal dengan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah Ta'ala untuk dia meninggalkan makan minumnya. Tak berguna dia berpuasa. Satu penegasan nak mengajarkan kepada kita daripada awal sehingga akhir, bulan Ramadan ini bukan satu bulan yang kita anggap sebagai sekadar-kadarnya bulan kita menahan diri makan dan minum, tetapi ianya adalah bulan untuk kita menterbiah diri kita, menterbiah kepada hawa nafsu kita, mengembalikan ianya kepada fitrah asal, iaitu fitrah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara lain Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan, satu lagi kafara bainahuma, mengampunkan dosa di antara kedua-duanya, selagi mana dia tidak melakukan syirik, tidak melakukan dosa besar. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita kenangkan dengan hal yang demikian, itu memberi maksud kepada kita bahawasanya bukan kita menyambut sesuatu yang gemilang dan cemerlang ini adalah dengan perasaan teruja dan gembira sahaja. Ianya mesti disambut dengan persediaan. Sebagaimana yang sentiasa saya ulang, saya sebut bahawasanya adalah satu perkara yang tulil amal, panjang angan-angan itu dosa, berdosa. Tulil amal, panjang angan-angan itu berdosa. Apa dosanya? Iaitu beramal untuk bercita-cita, berangan-angan untuk beramal pun adalah berdosa tanpa ada usaha. Saya berangan-angan untuk tadarus Al-Quran bulan Ramadan, tapi tak pernah belajar membaca Al-Quran. Itu adalah tulil amal. Itu adalah satu perkara yang berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Saya akan qiyamul lail bulan Ramadan, sedangkan sebelum Ramadan kita tak pernah pun bersedia dan berlatih untuk bangun
malam. Maka itulah yang dilarang dan itulah yang dimurkai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, menyentuh sedikit daripada perkara-perkara yang dibawakan kepada kita daripada soal tasawuf berkaitan dengan, mungkin saya boleh kaitkan dengan perihal Ramadan. Bagaimanakah dibawakan oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah, berbicara tentang hati. Di antara perkara yang disebutkannya adalah waqala ba'dul hukama'i mathalul qalbi mathalu baitin lahu sittatu abwabin thumma qila laka ihdar alla yadkhula 'alayka min ahadi al-babi syai'un fayufsid 'alayka al-baita fal qalbu huwal baitu wal abwabu al-lisan wal basar was-sam'u wash-shadmu wal yadani wa rijlani famata in fataha babun min hadhihi al-abwabi bighairi ilmin dha'al baitu. Katanya Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah, yang mana perkara ini juga sangat relevan dengan penjagaan lidah dan segala anggota kita dalam bulan Ramadan Al-Barak nanti. Katanya setengah ahli hikam, iaitu para bijaksana, masalul qalbi, perumpamaan hati itu adalah diumpamakan seperti sebuah rumah yang ada 6 pintu. Tengok orang yang bijaksana ni, dia bagi, kita panggil apa? Tashbih. Dia bagi metafor, majas yang cukup cantik. Kan? Baitun ni maksudnya rumah. Jadi kita semua ni memang berasal daripada rumah. Jadi apabila sebut rumah tu, dia akan meletakkan suatu perkara yang sangat baik dengan hati kita. Dia jadi macam mesra. Kalau ada orang yang tak pernah bagi masjid, orang sebut masjid macam mana pun dia tak masuk dalam kepala dia. Dia nampak dua je. Kalau dia pergi ke Mekah, dia akan nampak Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Jadi masjid lain-lain ni tak nampak kehebatannya. Tetapi kalau kita sebut rumah, semuanya ada rumah, ada tempat, ada ruang, yang mana ia menjadi ruang yang kita rasa favourite kita. Dalam rumah kita pun ada ruang dalam favourite kita dah. Maka dengan sebab itu ahli bijaksana ini apabila bercakap, mereka akan berbicara dengan sesuatu yang menggamit dan menangkap perasaan dan jiwa kita. Dan ianya adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengambil perhatian kita, Allah Ta'ala akan menggunakan perkara-perkara yang sentiasa dekat dengan kita. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-khail, al-fiddatu wal khail. Allah Ta'ala menyebutkan tentang perak, emas. Allah Ta'ala menceritakan tentang kuda-kuda yang kuat berlarinya. Ini bagi bangsa Arab, kalau dia lihat kuda-kuda yang kuat berlarinya itu seperti bagaimana manusia melihat sesuatu aset yang sangat hebat, suatu aset yang sangat kukuh. Jadi menyentuh kepada perasaan dan jiwa mereka. Tetapi tujuan Al-Quran apabila bicara tentang hal yang tersebut adalah untuk mengambil perhatian. Adalah untuk mengambil perhatian. Manusia apabila dibicarakan tentang apa dia? Ketika mana dimuliakan, maka dia akan rasa suka, gembira. Apabila dia dihina, apabila dia rasa dihinakan, maka dia rasa sedih. Maka itu juga yang dibicarakan oleh Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala itu memuliakan, bagi setengah manusia yang memiliki korupsi hati yang banyak, dan mereka akan sebut Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Ketika mana ditarik sebahagian daripada kelebihan, ditarik daripada kemewahan, ditarik daripada kemudahan, ditarik anak-anaknya, isterinya, keluarganya, orang yang dicintai, maka dia katakan Rabbi ahanan, Tuhan menghina saya. Jadi paparan Al-Quran itu sebenarnya menggamit semua manusia, kita pun termasuk. Sebab itu kalau kita melihat ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Nabi SAW, yang diutarakan oleh para sahabat, oleh tabi'in, para alim ulama, maka pengutaraan mereka adalah daripada bahasa-bahasa orang yang bijaksana. Mudah saja kalau sebut baitun, semua menggamit. Kita semua ada rumah, walaupun mereka itu berasal daripada anak yatim,
Ada rumah Nabi SAW anak yatim, sebut rumah ingat kan? Sebut tanah air ingat, sebut siapa yang dicintai ingat. Kerana setiap daripada kita ini tidak boleh keluar daripada unity, community, walaupun nukleus, walaupun kecil. Maka katanya Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah, hati itu seumpama rumah yang ada 6 pintu. Apa pintunya? Ihzar alla yadkhula alayka min ahdil abwabi syai'un. Maka jaga-jagalah bagi kamu supaya tidak ada sesuatu pun yang merosakkan masuk daripada pintu-pintu itu. Jadi kita ni ada hati, dan setiap daripada kita mesti menjaganya. Setiap daripada kita ini mesti menjaganya, bukan kita biarkan. Kita ada hati kemudian kita biarkan, bukan. Fayufsida alaikal bait, kerana perkara yang merosakkan itu ketika mana dia masuk, maka dia akan merosakkan rumah semuanya sekali. Fal qalbu huwal baitu wal abwabul lisan. Pintunya apa? Pintunya adalah lisan, ianya lidah. Pintunya adalah lidah, perkataan, ucapan, verbal kita. Apabila kita utarakan sesuatu, maka itu adalah ucapan lidah. Lidah ini tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, aqta', lebih tajam, lebih memutuskan daripada pedang, katanya hukama. Kerana kita tahu bahawasanya lidah ini apa sahaja dia menyebut kan, walaupun sengaja walaupun tidak sengaja, ianya memberi kesan kepada hati orang lain, kepada hati orang lain. Bayangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kepada kita, wala taqul lahuma uff kan. Allah Ta'ala ajar kepada hamba Allah Ta'ala, jangan kamu katakan, ucapkan kepada kedua ibu bapamu uff kan, uffin, wala tanharhuma, jangan kamu berkeras kepada kedua-duanya. Apa maksudnya? Maksudnya bagaimanakah kedudukan seorang anak itu pada mata kedua ibu bapanya yang sentiasa melihat dengan santunan dan kerahmatan, tetapi anak itunya membalas dengan uff. Makna yang kecil tetapi impak yang besar. Maknanya apa? Ingkar. Subhanallah azim. Apakah kedua ibu bapanya ini yang hidup dengan pengalaman berpuluh tahun dalam kehidupannya tidak pernah ditengking oleh manusia lain? Kita ni lah tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, tak pernah ditengking ke? Tok penghulu pun pernah tengking kita. Masa budak-budak lah kan, naik motor ke laju sangat, tengking orang tua. Tetapi apabila seseorang anak itu menyebut suatu perkara yang tidak diredai dan tidak disukai oleh kedua ibu bapanya, ini ibu bapa yang baik dan salihin ni tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Mereka pendam dalam hatinya dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tukarkanlah akhlak, mudahkanlah, ringankanlah azab terhadap anak-anakku ini. Dia doa gitu, walaupun apa dia? Perkataannya uff. Sebab inilah dia ciri-cirinya ibu bapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, tegah, jangan kamu berkeras kepadanya. Kerana kerahmatan ibu bapa ini kepada anak-anak itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Sehingga kan kalau ibunya tu lagilah, sehingga Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, siapa yang aku cintai, kena sayangi, kena lindungi, kena jagai Rasulullah, ibumu. Hormati ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian bapamu. Kan martabatnya begitu kan. Maka kita faham lisan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat berbahaya seandainya ia berada pada landasan yang tidak betul. Kita dengan saudara mara kita, dengan sahabat handai kita, dengan ahli jemaah kita, dengan seruan dakwah kita, dengan pengajaran kita, subhanallah azim, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka lihatlah apa yang
tidak suka pada hati kita, maka itulah yang kita mesti jaga, tidak suka berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Maka kata Al-Haris Al-Muhasibi, jagalah lisan. Satu, lisan, perkataan. Keduanya lagi, apanya katanya Imam Al-Haris, al-basaru was-sam'u. Al-basaru was-sam'u, iaitu penglihatan dan pendengaran. Kerana ianya kedua-dua ini adalah sumber kepada lisan. Mata dan telinga kita ini adalah sumber kepada lisan. Lah, saya mendengar cerita tentang keburukan kamu. Sahabat yang baik, saya dengar cerita keburukan kamu. Betul ke? Kan soalan tu sebenarnya salah dah. Betul ke? Sahabat kita sahabat baik, saya mendengar keburukan kamu. Betul ke? Kan tak kena tu. Kita sahabat baik, maksudnya kita sudah mengenal sahabat kita. Kita sudah kenal, walaupun dia melakukan kesilapan, tapi kita kenal bagaimana sikapnya menerima nasihat. Jadi kalau kita dengar sesuatu yang buruk, saya dengar sesuatu yang buruk tentang anda, betul ke? Silap. Kita menanyakan sesuatu yang boleh mengguriskan perasaan sahabat, walaupun kita sebutkan sahabat baik. Maka sahabat yang baik ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menyiasati, orang yang menasihati, orang yang mendampingi, orang yang mempertahankan, dan orang yang memperbetulkan. Jadi kalaulah kita juga tumpang untuk menyakiti sahabat baik kita, maka ianya bukan dinamakan dengan sahabat baik. Ada manusia yang saya sebutkan, bagaimanakah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mengingkari dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan dan sanjungan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap apa yang lelaki itu membencinya, menghinanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tentangan dan permusuhan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan taufik dan hidayah kepadanya. Dan bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara keaibannya? Begitulah sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada diri kita menjadi seorang yang betul-betul sahabat dan juga orang yang menasihati. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Anas bin Malik belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanakah dalam satu riwayat Anas bin Malik ini, ada satu kisah berlaku di antara beliau dengan anak-anak kecil yang lain, sehingga kan dia ini lewat untuk bertemu dengan ibundanya. Lewat bertemu dengan ibundanya, bermain dengan anak-anak kecil, sehingga kan berlakulah sesuatu di antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan beliau lewat untuk bertemu dengan ibundanya. Jadi katanya Anas bin Malik, ada satu benda yang saya tidak akan ceritakan di antara saya, rahsia saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan ceritakan dan tidak akan keluar daripada mulut ini. Maka perawi-perawi ilmuwan hadis hanya menyebut itu saja. Menyebutkan apa dia? Anas bin Malik ini mempunyai suatu rahsia di antaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diceritakan. Apa pengajarannya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala? Bagaimanakah iktibasan, bagaimanakah pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpampang pada Anas tentang menjaga keaiban dan menjaga rahsia, sehingga kan si anak kecil ini tidak menceritakan apakah rahsia itu, walaupun berlaku dalam sahih hadis, kitab sahih Imam Al-Bukhari riwayat hadis itu. Kalau kita kata apalah nak riwayat benda macam ni, tak ada apa pun, setakat nak ceritanya bahawasanya Anas menyembunyikan sesuatu. Apakah konten yang disembunyikan tu? Jadi kita ini sebagai manusia biasa ni mungkin berfikiran begitu, tetapi ilmuwan melihat inilah dia bagaimanakah akhlak yang dibuktikan hasil daripada
penyerahan diri, terbukanya jiwa kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajar Anas begitu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak termasuk lagi bagaimanakah Anas ini adalah seorang yang tidak suka kepada labu air, kan, labu air, tak suka makan labu air, tetapi sehinggalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai labu air. Jadi Anas pun selepas dah saya melihat Nabi menyukai labu air, saya pun suka kepada labu air. Sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpampang pada sahabat. Dan ketika mana saja duduk bersama dengan jamuan makanan, jadi Anas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di hadapannya jamuan makanan adalah labu air, adalah hidangan yang lain, maka Anas ini meletakkan, ambil yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghampirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menjaganya pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi ini tidak menjangkau mengambil yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah yang cukup baik. Jadi di sinilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, kalau kita lihat al-basaru was-sam'u memainkan peranan yang penting kepada lisan dan juga kepada perbuatan. Maka dengan sebab itu jagalah juga apa yang masuk dalam telinga dan apa yang masuk ke dalam penglihatan kita. Katanya lagi wasyammu wal yadani warijlani. Wasyammu, hiduan. Subhanallah, hiduan. Jaga yang masuk dalam hidung kita ini. Apa maksudnya? Jangan menghidu bau-bau yang tidak baik, ataupun menjadikan diri kita ini menjadi tempat bau-bauan yang tidak baik. Kerana apa? Kerana dia merosakkan ibadah orang lain, kerana dia mendatangkan fitnah kepada orang lain. Subhanallah azim. Sebab itu di antara sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut arba'un min sunanil anbiya, 4 daripada sunnah para anbiya. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sunnanil anbiya, sunnah para anbiya. Apa dia? At-ta'attur, berwangi-wangian, berwangi-wangian. Was-siwaku wal witru wan nikah, 4. Berkahwin, bersiwak, ta'attur dan witir, kan? Witir tu maksudnya ganjil. Para anbiya ni sukakan perkara yang ganjil, kerana ianya adalah daripada min sunanillahi subhanahu wa ta'ala, daripada sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sukakan kepada perkara yang ganjil, dan Nabi para anbiya sukakan kepada perkara-perkara yang ganjil. Sebab itu apabila kita ambil wuduk, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ambil wuduk bertiga-tiga tu, basuh sekali basuh sah, basuh sekali je sah, itu syaratnya. Kemudian datang bertiga-tiga tu apa? Yang 3 kali kita basuh, 3 kali kita berkumur, 3 kali kita istinsyak. Daripada mana? Daripada sunnatan, daripada sunnah. Kerana para anbiya ini sukakan witrun, perkara yang bertiga-tiga, yang ganjil. Subhanallah azim. Maka di sinilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, jaga syamu. Syamu ini juga memberikan ingatan yang baik. Syamu ini juga memberikan keselesaan dan kesegaran. Syamu. Sebab itu kenapa kita soal, kenapa orang yang makan benda-benda makruh, kan, Nabi melarang untuk berjemaah. Apa dia? Bawang. Kalau kami apa dia? Petai lah, kan, petai. Kerana apa? Mengganggu khusyuk, bukan membatalkan solat. Jadi makruh kerana apa? Kerana mengganggu khusyuk, bukan membatalkan solat. Dia mengganggu kepada khusyuk. Mungkin bukan kita, tetapi sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, jagalah dalam hal ini supaya kita menjaga hati kita. Apanya lagi katanya Al-Haris Al-Muhasibi, wal yadani warijlan, kedua tangan dan kedua kaki. Al-yadan itu kedua tangan. Lihat ke manakah ianya hinggap dan ke manakah ianya berjalan.
langkahnya ke mana. Maka jagalah kedua-duanya supaya kita menjaga hati kita. Famata in fataha babun min hadhihi al-abwab bighairi ilmin da'al baitu. Ketika mana setiap daripada pintu ini terbuka dengan tanpa ilmu pengetahuan, maksudnya mendatangkan penyesalan. Kalau kita buat sesuatu tanpa ilmu, kita akan menyesal. Kita sebut sesuatu yang boleh menyakitkan, kita sesal. Kita berbicara sesuatu yang mengaibkan, kita sesal. Bercakap tentang keaiban diri kita sendiri pun. Bagaimana manusia yang boleh dikirakan angkuh bercakap tentang dosa-dosanya yang lalu, ya, cerita tentang dosa-dosanya yang lalu. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan kehebatannya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah di antara perkara yang terbaik bagi umat Islam, bertaubat di atas dosa-dosanya dan anggaplah ianya rahsia di sisinya dan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya dalam Sahih Al-Bukhari. Bagaimana ada manusia yang melakukan dosa. Dia mukmin, dia bertaubat kepada Allah Taala, tapi dia sembunyikan dosanya itu di hadapan orang-orang yang dia kasihi. Isterinya, suaminya, anak-anaknya, gurunya, ibu bapanya, kerana dia bimbang. Seandainya dia menceritakan hal tersebut, mungkin isterinya meninggalkannya ataupun suami meninggalkannya, ataupun anak-anaknya akan bertambah ataupun menjadi seorang yang melakukan perbuatan yang sama, kerana anak-anak ini akan melihat model dalam kehidupannya adalah kedua ibu bapanya. Oh, ayah saya ni sembahyang tak pernah tinggal, tapi dulu dia buat maksiat. Apa kurangnya saya buat maksiat juga? Okay. Dia tak boleh menceritakan kepada ibu ayahnya, bimbang ibu ayahnya sakit, meninggal dengan sebab itu. Maka dia sembunyikan dosa tersebut. Dia istighfar kepada Allah Ta'ala, dia pohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Dia meninggal, mati dia. Maka pada hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan dirinya, timbangkan dirinya. Maka ditanyakan kepadanya, kamu buat hal ini, kamu buat hal ini? Ditanyakan 2 kali. Maka jawabnya lelaki tersebut, jawabnya insan tersebut, ya saya buat. Bala ya Rabbi, ya Tuhan, saya buat Tuhan. Dia mengaku. Maka Allah Ta'ala tanyakan, satartuha fid dunya, tidakkah dahulunya aku sembunyikan? Tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya. Engkau tahu siapakah yang menyembunyikannya? Akulah yang menyembunyikannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sebab keampunan, keinsafan dan taubatmu, ghafartuha, aku ampunkannya sekarang. Maka lelaki ini, insan ini masuk syurga Allah Ta'ala dengan simpanan rahsianya dia dengan Allah Ta'ala. Subhanallah nazim. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita sebutkan khataya wa dhanbu, dosa ni, dia bersifat relatif, nisbiyan. Ada bagi setengah orang dosanya kecil saja tapi dia anggap besar. Ada setengah orang itu anggap dosanya besar tapi dia kecil. Kan? Ada setengah orang itu anggap buat benda-benda dosa besar ni tak ada masalah. Bagi setengah orang, dosa yang kecil pun dia rasa besar. Maka dengan sebab itulah kita sentiasa dipohon, diminta untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu ingat dengan ilmu, belajar. Rugilah kita ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala kalau kita tidak belajar dalam kehidupan kita. Kerana kita ini dijadikan untuk menimba ilmu. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan begitu. Manusia ini diciptakan 'allamahul bayan, adalah keterangan, adalah untuk diberikan pengetahuan, diberikan pemberitahuan. Dan bagaimanakah untuk memahami pengetahuan dan pemberitahuan tersebut? Melainkan dengan belajar kepada menurut caranya yang sebenar-benarnya. Maka katanya Al-Haris Al-Muhasibi, maka remedinya, ubatnya adalah fafardul lisan as-sidqu fi ridha wal ghadab. Bagaimanakah untuk menjadikan lisan itu terjaga? Maka jadikanlah ianya sidqu, benar, dalam keadaan senang hati ataupun dalam keadaan marah, benar. Marah pun cakap yang benar, kan?
Redha pun cakap yang benar, kan? Tapi bukan maksudnya kita duduk bertengkar dengan orang cakap saya marah ni, kan? Saya marah ni sekarang ni, saya marah ni, kan? Apa maksudnya bercakap benar ataupun sidqu fi redha? Iaitu as-sidqu fi sabri, iaitu benar dalam sabar, menahan diri kerana Allah Subhanahu wa taala, menahan ataupun sabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala lepaskan kita daripada kemarahan ini. Itu dia. Wal kaful adha fi syarri wal alaniyati, dan menyekat segala yang menyakiti, sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang. Kita menyembunyikan apa yang kita rasa tidak senang, sama ada zahir ataupun batin. Maksudnya apa? Segalanya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita merasakan tidak sesuatu yang baik, maka berikan nasihat dan juga pengajaran, bukan memarahi dan bukan menunjukkan kita ini sedang marah, kan? Itu adalah caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat satu bangunan binaan yang dibina oleh kaum Ansar, orang Ansar, yang lebih tinggi sedikit daripada rumah jiran-jiran yang lain. Ini tuan-tuan pun tahu bagaimana hukum membina rumah tinggi sikit pada orang. Kita kena minta izin dengan jiran, kan? Bimbang-bimbanglah kita tengok kalau jiran kita ini sentiasa bangun, dia tengok apa pemandangan yang belum, apabila sebelumnya dapat lihat. Kalau sini Bukit Broga ke, saya tak tahulah. Bangun-bangun pagi tengok Bukit Broga. Esok kan kita buat bangunan tinggi 2 tingkat, 3 tingkat rumah kita, dia bangun tengok tak nampak lah Bukit Broga. Contohlah saya sebut. Maka orang ini membina satu binaan yang tinggi sedikit. Maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi diam sahaja, tak kata apa pun. Dan lelaki itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat indah tak indah sahaja. Maka lelaki ini selesai saja hal yang demikian. Pada waktu yang lain bertemu dengan para sahabat yang ada bersama dengan Nabi ketika itu, tanyakan kenapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat indah tak indah dengan saya. Maka sahabat menyebutkan, ketika mana sebelum kami sampai kepada rumah kamu, Nabi tanyakan, mahaza, apa ini? Kan, apa ini? Nabi tanyakan. Maka Nabi SAW lihat tidak senang dengan keadaan itu. Maka para sahabat ceritakan kepada lelaki tersebut, maka lelaki itu runtuh, kan? Subhanallahazim. Maka keesokannya Nabi SAW melihat balik. Nabi kata kat depan, di manakah perginya kubah tu? Di manakah perginya apa yang tinggi, bangunan yang tinggi itu? Maka disebutkan oleh para sahabat, ia telah dirobohkan. Maka di sinilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengajar kepada kita sirrun alaniyatan. Tak puas hati ada benda yang disimpan dan ada benda yang dizahirkan. Saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah taala kita sambung lagi insya-Allah.
محمدا الوسيلة الفضيلة والشدارة العاثر في بعث مقام محمد المنزل وأنك لا تخلف وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الله فكان Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit saja. Jadi sambungnya lagi, Al-Haris wa tarku tazayyuni lin-nasi bil khairi wasyarri, dan meninggalkan berhias-hias kepada manusia dengan kebaikan dan juga dengan kejahatan. Apa maksudnya? Iaitu berhias-hias dengan amalan. Tunjukkan amalan kita, ataupun berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contohnya lah, tuan-tuan dirahmati Allah taala, kita dah hampir Ramadan ni, orang minat baca Al-Quran. Orang minat baca Al-Quran. Sebelum Ramadan tak berapa minat sangat. Tapi kalau dah Ramadan, minat baca Al-Quran. Sebab ada yang tadarus Al-Quran, ada yang berkumpulan, ada yang yang kepala yang baca Al-Quran. Satu benda yang mahmud, satu benda yang baik. Cuma operationalnya, teknikalnya, itu yang menjadikan permasalahan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada di kalangan kita yang tak belajar Al-Quran, kemudian nak tadarus Al-Quran, maka mendatangkan kita panggil masalah, tak puas hati orang lain dan sebagainya. Maka dengan inilah saya nak menyebutkan bagaimana kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tak pandai baca Al-Quran, terus datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya nak belajar Al-Quran ni." Nabi kata, "Pergi jumpa orang tu." Nabi kata, "Pergi tu, jumpa dengan tu sahabat-sahabat Tamim ke Ubaidillah, pergi jumpa mereka tu." Jadi sahabat ni dia rasa, "Ya Allah, saya ni nak perbetulkan ni kan." Rupa-rupanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini pergi kepada orang yang tak kena. Bukan kesilapan ataupun bukan salahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah tak salah. Tetapi kita ini yang kurang. Sebab apa? Nak yang superior, yang paling baik, sedangkan kita ni tak kepada tahap itu. Bermula tu dengan alif bata sepatutnya. Maka pergilah kepada orang yang mengajarkan dengan asas. Pertama. Yang keduanya adalah bagaimanakah kita menanggapi bahawasanya amalan yang kita buat itu baik dan tidak mengganggu kepada orang lain. Sebenarnya baca Al-Quran ni dia ada perbezaan dari segi hukum dia. Orang yang sembahyang dengan orang yang baca Al-Quran, maka orang yang baca Al-Quran mesti perlahankan suaranya. Kita kena tahu. Lah Ustaz, kami dah buat lama dah ni kan. Ya, sekarang kena tahu. Kerana apa? Kerana sembahyang itu memerlukan khusyuk. Walaupun bacaan Al-Quran boleh mengganggu kepada kekhusyukan. Auzubillah min zalik. Istima'u lil Quran, mendengar kepada Al-Quran. Ketika mana? Ketika mana kita bersama-sama dalam majlis tilawatil Quran, itu afdal. Nak baca bil jahri, nak baca kuat-kuat, silakan.
Kerana apa? Mendengar bacaan Al-Quran itu pun adalah pahala. Fastami'u lah wa ansitu. Dengar, diam. Itu adalah pahalanya. Tapi kalau kita mendapati orang yang sembahyang, kata ulama yang sembahyang fardu, kita perlahankan. Sembahyang sunat muakkad, perlahankan. Kerana apa? Kerana kita bimbang mengganggu konsentrasi khusyuk orang yang sedang sembahyang. Begitu juga dengan hal-hal yang lain kita mengambil. Saya sebutkan ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai nasihat murni. Kita sama-sama ambil pengajaran supaya ibadah kita baik. Bukan kita baca Al-Quran nanti masuk Ramadan, Ramadan nanti jadi zaman permusuhan dan zaman perdebatan. Zaman mubalah pula dah, kan? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wasyarri, dan kejahatan, dan menghiasi diri dengan kejahatan. Apa dia? Menceritakan hal-hal yang buruk yang kita buat. Na'udzubillah min zalik. Hal-hal, kalau bahasa kami, gedebe. Apa bahasa sini? Samsing. Samsing. Dulu ke sekarang ke, tanpa lembu, tanpa kerbau, sampai pengsan kerbau ke, tazayuni bisyari, tak perlu. Kerana ianya mendatangkan perasaan yang buruk kepada orang dan perasaan yang tak baik di sisi sesama insan. Na'udzubillah min zalik. Naktafi bihazal qadar. Cukuplah kadar itu sahaja insya-Allah taala. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang pada saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumin din ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.